hinges on beating yet another fan favorite. Yes, indeed, Milosh. And of course, their opponents, the strongest in Malaysia, the Giants. It is Selangor Red Giants. Starting off as a fan favorite and now entering their do or die match. Will the 2024 champions be able to defy the odds and do what they need to do to stay in the game? Do they have what it takes to head to the knockout stages? In this Assassin meta, there's a lot on the line and a lot to do in the game itself. Speaking of our matchup, I think we should get them started. A lot of possibilities. One continues their journey and one's ended here today. Boys, you may place your keys and take your seats. And of course, to our captain, you may meet in the middle for a handshake, a fist bump, completely up to you. Hey! Oh my goodness. Milosh, this is going to be one hell of a match. I am ready, so you all better get in your seats, grab your snacks, grab a friend, because it's time to head to the Land of Dawn. Alright, Itulah dia. Cakap sentak. Sebiji pula tu. Kantoi lah kita baca skrip ni, Sid. Aduh. Tapi adakah ini skrip yang orang nak dengar? Ataupun adakah ini skrip orang nak tengok? Pertempuran untuk membuat satu slot pergi ke apa bracket ataupun pergi ke knockout stage. Ini bukan perlawanan yang berada di knockout stage, di mana kita faham itu adalah perlawanan kalah mati, tapi ini lebih kepada yang a different version of kalah mati, di mana sayang sekali kedua-dua pasukan baik Onyx, baik SRG berada dalam kedudukan sekarang ini. Cukup Bayangkan sayang. saja kalau kita katakan pada para penonton yang belum pernah menyaksikan MSC, Onyx dan juga SRG bertembung, mereka akan katakan, adakah di grand final? Adakah di semi final? Adakah di quarter final? Tetapi pada hakikatnya mereka bertembung di lower bracket, di decider match untuk ke knockout stage. Itu pastinya satu destinasi yang tidak ingin dijejak oleh pasukan-pasukan ini. Tekanannya cukup besar. Dan pastinya dirasai bukan sekadar pada pasukan, juga pada para penyokong, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Dua pasukan yang menggalas harapan bertukar menjadi tekanan apabila mata tertumpu kepada slot ke knockout stage ini. Ya, kita tahu bagaimana betapa pentingnya untuk kedua-dua pasukan. Yang lebih menarik apabila kita tidak akan menyaksikan, kita bakal menyaksikan, bukan tidak menyaksikan, kita bakal menyaksikan ada sebuah sahaja negara yang mempunyai dua representatif di knockout stage. Selepas Vitality dan juga Vamos berjaya untuk berada di knockout stage, tinggal Onyx dan juga SRG. Untuk Filipina, TLPH telah mengucapkan selamat tinggal dalam versi Filipina. Cuma sekarang ni, adakah yang akan ikut jalankan mereka lah Falcon PH yang juga bakal berada dalam keadaan yang sama seperti Onyx dan juga SRG, bermain di lower bracket. Lower bracket bukan sekadar satu gelanggang pertarungan, hanya bagaikan penentuan impian. Sama ada impian mereka bakal diteruskan ataupun tidak. Kita sedari bahawa SRG mensasarkan Golden Road terakhir, kata mereka, peluang untuk mencuba lagi. Tapi impian itu tidak akan mudah untuk dicapai tanpa usaha dan pengorbanan. Ini mungkin sebahagian daripada perjuangan. Kita mulakan dengan pertarungan minda terlebih dahulu. Dibuka drafting untuk game pertama. Pembuangan Selina, pembuangan Marcel.
Agak unik pembuangan Selena sebagai first ban daripada Onyx. Alright, kita pun dah menyaksikan bagaimana Fanny di ban keluar. Walaupun Kyrie antara pengguna Fanny yang terbaik, tapi beliau pernah ada keluar satu statement Sam Frost mengatakan yang dia betul-betul respect Uni punya Fanny. Jadi dia tak akan benarkan perkara tersebut berlaku. Kita masih lagi ada option seperti Link dan juga Hirara, dua assassin yang kita boleh katakan antara target pick sama ada ban ataupun dipilih, masih lagi tidak di ban keluar oleh mana-mana pasukan. Still have kill Freya yang boleh digunakan di bahagian good lane, tetapi Hirara terlebih dahulu saya boleh assume kemungkinan akan ada hero ban seperti Phoveus dan juga Atlas. Phoveus dan Atlas, Balearic juga masih terbuka. Tapi kalau kita lihat tuan-tuan dan puan, mengikut drafting kedua pasukan ini, SRG belum pernah menyentuh hero berakar pokok itu. Begitu juga dengan Onyx. Sedangkan hero tersebut merupakan satu hero yang cukup popular di kejohanan ini. Atlas mungkin menjadi rambutan untuk kedua-dua mereka sekiranya statistik itu masih akan diteruskan. Sayang sekali nampaknya Onyx lebih tertumpu untuk memastikan ketiadaan Atlas perlu terjadi di dalam perlawanan yang begitu critical, perlawanan yang cukup penting, mungkin one of the most important game yang pernah Onyx dan juga SRG hadapi. Dan untuk daripada SRG, saya rasa nak tak nak diorang kena keluarkan Freya. Kalau tidak, itu akan jadi satu masalah yang besar. Sama ada Luffy ataupun Kera boleh gunakan Freya itu sebab dia terlampau fleksibel. Freya, tapi that's the thing, adakah diorang akan nak gunakan Freya as first pick? saya rasa Freya sebagai first pick adalah satu pick yang cukup baik. Okay. Tapi di ban keluar, satu lagi fakta menarik is Eudora. Daripada 5 perlawanan Onyx, 3 daripadanya Suns menggunakan Eudora, sementara SRG 6 perlawanan belum pernah menyentuh Eudora. Sedangkan Eudora juga meningkat naik dengan cukup tinggi di kejohanan ini. Adakah perubahan bakal dilakukan oleh Coach Arcadia dan Ozravaki dalam satu malam persiapan sejak dari hari semalam? Kita lihat bagaimana kita ambil contoh Vamos yang berjaya melayakkan diri awal. Balearic, kali ini ada perubahan, Sis. Kali ini ada perubahan. Selepas kita dah melihat dalam MSC daripada hari pertama sampai dekat hari ini, Balearic selalunya akan berada di bahagian merah, tapi kali ini dia bawa masuk daripada Onyx. Dan bercakap tentang Eudora tadi Sam Frost kan. Kali terakhir Suns menggunakan Eudora ketika berhadapan dengan pasukan Aurora adalah kita berhadapan banyak sangat berhadapan dengan Rus menggunakan Selena. Yes. Dan ketika itu dia kalah teruk. Mereka dengan pembuangan Selena ini tunjukkan yang okey, kita tahu SRG tak mungkin macam tak nak pakai Eudora. Adakah ini peluang terbaik untuk kita dapatkan combo Eudora dan juga Balearic? Ya, nampaknya macam gitu Sam Frost. Paquito bersama Zusin dikuncikan. Peluang untuk pasukan Onyx mengambil Eudora sekiranya itu yang dijangka. Eudora bersama Balearic, dua kombinasi popular. Sementara Zusin dan juga Paquito menjadi pilihan buat Selangor Giants. Kram Paquito-nya masih lagi kita ingat dengan kata-kata bahawa ini merupakan hero kegemaran beliau. Dan pastinya tumbukan-tumbukan itu akan dilepaskan. Link diambil. Third pick itu cukup penting. Tapi Uranus dikuncikan terlebih dahulu. Eudora disimpan lagi. Tidak akan diambil awal. Kali ini menutup peluang Yi Sun Sin untuk dibawa masuk. Uranus bukan sekadar ingin menghukum Zusin, tetapi menutup pemilihan Yi Sun Sin. Nolan adalah pilihan terbaik kalau mengikut pendapat saya. Namun mungkin boleh diambil di bawah pick ketiga ini. Mungkin peluang untuk Roma. Ya, so mungkin ada peluang. Saya ingat Yums tadi. So Bukan. terlebih dahulu
diambil. Jangan macam tu sis. Saya minta maaf. Ini juga dah menutup peluang untuk mendapatkan Esmeralda unless kalau SRG nak bermain sebagai double fighter, meletakkan sama ada Pakito ataupun Esmeralda di bahagian Cho. tapi mereka fokuskan Cho terlebih dahulu. Dan nampak seperti akan ada umpanan untuk gunakan slot sama ada 4 yang kelima banning untuk ban kepada Eudora, menangkan yang Onyx masih lagi tidak memilih hero di bahagian mid lane. Tapi kita kena faham bagaimana Uranus sekarang ini dah menjadi antara satu hero yang perlu ada di dalam EXP lane untuk pemain pasukan. Kita lihat pemain-pemain pasukan SRG belum lagi mengambil sebarang damage dealer utama. Good lane dan juga jungle disimpan. Moskov masih ada sebentar tadi untuk diambil. Tapi kali ini peluang terbuka untuk pembuangan Moskov itu. Eudora turut di ban keluar. Bagaimana dengan Melissa serta Brody? Adakah mengikut daripada strategi sebelumnya Moskov dan Brody menjadi keutamaan Onyx terlebih dahulu? Dah, itu menjadi satu pilihan yang menarik sebab saya masih lagi macam rasakan Sunfrost di mana diorang akan menggunakan klasik marksman, hero seperti Claude, hero seperti Moskov, dan tidak mengendahkan pemilihan hero seperti Melissa dan juga Moskov ada di bank keluar. Tahu itu adalah satu pick yang menarik, pernah digunakan oleh Innocent. Dan Haris juga masih terbuka. Dan kalau kita cakap tentang Haris terbuka, obvious tak ada dekat sini. Jadi okey untuk Onyx dan juga okey untuk SRG. Ya. Mengikut hantaran daripada media 107 minggu yang lalu, daripada 6 pertembungan Yums berhadapan Onyx, hanya 2 yang dimenangi oleh pasukan Onyx dan 4 berpihak kepada Yums. Termasuk kepada yang selepasnya itu, saya rasa pastinya ada pertembungan dalam hantaran selepasnya. Dan Yums masih berjaya untuk dapatkan kemenangan. Jadi mereka pastinya mengenali dengan cukup rapat bagaimana permainan hebat daripada the best tanker in Malaysia, Yums, dengan penggunaan Chow beliau. Brody turut di ban keluar. Peluang untuk mengambil Melissa kalau sekiranya mereka inginkan, ataupun lebih ke arah direct counter dengan pengambilan carry. Tetapi Cloud juga masih terbuka dan ianya tak seharus diberikan kepada Kalra yang pada saat ini masih berpeluang untuk mengambil Cloud ataupun Harik untuk menggunakan Purify berhadapan show ini. Tapi saya rasa kan untuk SRG jangan tunjuk dulu dekat bahagian gold lane. In case kalau Onyx dapatkan Melissa, diorang beri counter dengan penggunaan hero seperti Claude ataupun dapatkan hero seperti Harif yang tiada masalah. Sebab saya rasa Melissa pilihan yang terbaik untuk Onyx. Manakan ada banyak dive in composition, tapi mereka tunjuk dulu Haris dicuri terlebih dahulu. Apa dia? Dicuri terlebih dahulu, tak ingin diberikan kepada Kalra. Ya. Dan juga nampak macam diorang kata, okey, kalau kau nak pakai Melissa, aku dah ada counter ni. Jadi adakah kau cuba penggunaan hero seperti Claude terlebih dahulu, hero keselesaan Kalra, dan dalam masa sama cuba punish dengan hero di bahagian mid lane seperti Vexana mungkin. Vexana itu cukup menyeramkan, Sid. Adanya counter engage yang baik, tapi Aurora lain daripada yang lain. Kali pertama debut untuk MSC 2026, Aurora dibawa masuk. Tang Aurora dah lepaskan buka stage, menggunakan Aurora. Dan basically Aurora sebenarnya konsepnya lebih kurang sama dengan Eudora. Cuma ada kelebihan dari segi range untuk freeze tersebut banding dengan Eudora, dan juga burst damage yang pastinya akan dimiliki lebih daripada Eudora. Tapi hero terakhir, hero yang akan digunakan oleh Uni, Nolan, nampak seperti menarik. Ya, kalau tanya dengan saya, Nolan itu adalah pilihan yang terbaik sebenarnya. Digabungkan bersama dengan Chu, mungkin cukup cantik, tapi daripada sudut tadahan damage mungkin kita sedikit kurang. Tapi Hilda, di manakah Pakito ini? Di manakah Pakito jungle? Oh my god.
SRG cuba untuk memasak. Persoalannya sama ada cooking ataupun cook untuk pasukan SRG dalam pusingan pertama ini. Ya, Uni nampak menggunakan menu baru. Itu, ya. Ya, ini menu baru dibawakan. Even Onyx menunjukkan Aurora untuk kali pertamanya penampilan di dalam MSC 2026. Pakito menjadi Pakito pertama yang dimainkan di bahagian jungle. Persoalannya, adakah ini akan berpihak kepada menu daripada Onyx ataupun menu SRG? Tampak lebih berbisa dan tampak memberikan impact kepada pasukan Onyx Indonesia. Harus diingat, dengan memformatkan best of 3, Onyx Indonesia berhadapan dengan SRG. Hanya satu saja pasukan yang akan melayakkan diri ke peringkat seterusnya. Baiklah tuan-tuan dan puan, kita akan sama-sama saksikan perlawanan yang cukup penting antara pasukan SRG dan juga pasukan Onyx. Pusingan yang pertama dimulakan. Ya, pusingan yang kita boleh katakan pusingan sangat-sangat penting untuk kedua pasukan. Onyx akan main di bahagian warna biru, sementara SRG akan main di bahagian warna merah. Yums akan bergerak dengan sangat agresif, sangat agresif. Dan dengan adanya dua purify dibawa masuk oleh pasukan SRG, dua purify juga dibawa masukkan oleh Onyx. Menarik DP menggunakan purify untuk pastikan bergerak dengan cukup baik. Cram akan tugaskan untuk memastikan yang Khairi tidak boleh bergerak dengan begitu selesa bila menggunakan hero skilling seperti Link ini. Masing-masing sekarang ini sangat berfokuskan ke arah jungler musuh. Sid, kita lihat bagaimana pengambilan Cho dan juga Hilda. Kita tahu kita sangat sentiasa menyaksikan bagaimana SRG melakukan dive in ke arah jungle musuh. Sementara pasukan Onyx, walaupun mereka tak akan melakukan dive in ke arah Pakito, namun mereka akan cuba bermain secara box to box, cuba untuk bermain secara rapat antara satu sama lain dan memastikan crowd control yang mereka miliki dengan penggunaan Balearic dan juga Aurora ini mampu untuk serba sedikit menghalang pergerakan daripada Pakito. Jadi itu perlu untuk diwaspada sebaik mungkin oleh Uni sebelum melakukan gerakan-gerakan serangan ke arah backline pasukan Onyx. Iya, dan sekarang ini membuatkan saya terfikir sebentar tadi Onyx tidak mengeluarkan Valentina untuk 3 pick yang pertama. Jadi what if kalau diorang berjaya dapatkan Valentina pada saat ini. Tapi sekarang kita akan fokuskan kepada Yusin, kerana kita faham bagaimana Yusin antara hero di bahagian tengah yang mampu untuk menjaga diri beliau dengan cukup baik. Dan bercakap tentang jaga diri, apa yang di bahagian atas? First blood untuk Uni miliki. Ini adalah langkah kanan untuk SRG mendapatkan kill awal. Tapi lihat bagaimana satu bridge Glacia kena ke arah Kram, dikurangkan nyawa sedikit tapi tidak menghalang Kram untuk masuk lagi. Yums bersama Kram menghalang Khairi daripada mendapatkan pompa buff, namun sekadar ingin memancing retribution. Percubaan untuk meninjau ke arah jungle berjaya menghasilkan setuang untuk Uni mengambil tetap pertama. Ya, bukan saja berjaya untuk dapatkan kill, Uni sebenarnya berjaya untuk dapatkan tetap. Kita kena ingat apabila mana-mana pemain di bahagian jungle menggunakan hero fighter sebagai hero digunakan di bahagian jungle, mereka memerlukan snowball. Dan ini snowball yang semakin lama semakin besar untuk dicipta oleh Uni sebentar tadi untuk berikan langkah kanan kepada pasukan SRG. Tidak begitu banyak dari segi kutipan gol, tapi cukup memadai untuk berikan damage yang besar kepada pemain-pemain pada pasukan Nordic. Lihatlah bahagian Yums yang sudah pun mendapatkan level 4. Mungkin akan berikan tekanan kepada Khairi untuk pastikan yang dia ikut saja di manakah Khairi berada. Kalau berada di bahagian bawah, dia akan fokus. Kalau berada di bahagian atas, Cram akan ditugaskan untuk mendapatkan pemain yang sangat-sangat licik ini. Lihat pemain pasukan Onyx sekarang ini perlu untuk bersabar, sementara SRG terus-menerus memberikan satu tekanan besar daripada kawasan River. Dengan adanya kelebihan awal permainan dimiliki oleh SRG dengan boleh kita katakan 3 fighter sebenarnya. Hilda, Pakito dan juga Cho, ini tekanan yang besar. Khairi ditumbangkan tapi ada pula satu bridge Glacia yang masih akan dilepaskan oleh Sans. Cubaan untuk masuk ke dalam, habis Sans diganggu baik. Uni berjaya untuk dapatkan double kill. Bridge Glacia kena ke atas 3 orang pemain, tapi lihat kepada Yums dengan Jin Kundo memberikan stun. Sans cuba untuk tumbangkan, ada triple kill. Triple kill untuk Uni. Menek untuk Uni. Adakah Uni bakal berjaya untuk dapatkan Menek? Perlahan terlebih dahulu. Bersabar, berdisiplin, mengambil sesuatu yang lebih pasti. Buff dicuri oleh Uni. Ya, saya suka bagaimana gerakan 3 fighter sebentar tadi yang dilaksanakan oleh SRG
Lihat bahagian respon yang baik laksanakan oleh pasukan Onyx dengan adanya Frigid Glacier dan juga Raffles Direct sebentar tadi yang berjaya dilaksanakan. Tetapi ini kelebihan Snowball. Ini yang saya katakan bagaimana pentingnya Uni untuk dapatkan early kill dan dia berjaya mendapatkan triple kill selepas itu. Kita dah boleh nampak bagaimana bau-bau kesukaran untuk pemain-pemain daripada pasukan Onyx selepas ini untuk dapatkan major objektif. Bagaimana Uni sekarang sudah mendapatkan level 8, Kyrie masih lagi belakang dengan satu level. Belakang dengan satu level, itu adalah kelebihan yang besar. Tapi perlu untuk sedar, SRG dalam keadaan selesa ini, mereka perlu untuk kekal fokus lebih-lebih lagi dalam pengambilan objektif. Mereka berjaya untuk dapatkan 2 turtle, itu sudah pun cukup cantik. Mereka juga berjaya untuk menjarakkan 2 level sekarang ini antara 2 jungler. Tapi pengambilan menara perlu untuk dilaksanakan. Di bahagian bawah sudah pun ada pergerakan yang cukup cantik daripada pasukan SRG untuk menghalang pertahanan dilakukan oleh the gold standard Keldra. Dan menara ini akan dibiarkan saja. Malah kita berjaya juga untuk melakukan satu reaksi ke arah bahagian atas. Mencari Sun, nyawa direndahkan. Hilang Sun daripada muka bumi Land of Dawn. Mencari Luffy. Tapi gerakan Luffy tidak mampu untuk ditangkap oleh SRG. Cukup berpuas hati dengan satu. Keyboy juga dijumpai. Adakah akan diangkat? Pokok ini tak akan dibiar pulang. Tendangan diberikan. Tumbukan dilepaskan. Hilang Keyboy daripada permainan. Ya, lagi kemas apa dilaksanakan oleh pasukan SRG. 6 berbalas kosong. Sun kali ini memedukan kelebihan pada mereka awal. Tempest of Blade dilepaskan oleh Kyrie lebih kepada untuk mendapatkan purple buff. Tapi dengan adanya Lantern Flare ataupun Witching Lantern yang digunakan oleh Stormy sudah tadi menyebabkan kesukaran bermain daripada pasukan Onyx. Yang sekarang bukan saja kena risau gerakan-gerakan agresif daripada pasukan SRG, malah mereka kena fikirkan macam mana mereka nak keluar daripada kawasan mereka sendiri. Ini memang satu masalah yang cukup besar. Pasukan Onyx gagal untuk mendapatkan sebarang kelebihan, tetapi SRG dominasi yang kita harapkan berjaya untuk disambut dengan satu usaha daripada SRG yang membuahkan hasil 6 kill. Kali ini mencapai 7 dengan Keyboy turut ditumbangkan oleh Kram. 2 kill sudah pun dimiliki oleh Kapten Selangor Red Giant di sini. Total ketiga hampir pasti menjadi milik pasukan SRG. Kyrie cuba untuk melarikan diri. Terus saja terbang keluar. Diorang dah tak ada Keyboy dah Sunfrost. Dah tak ada somebody yang boleh untuk berikan taunt. Kelebihan Beleric adalah untuk pastikan taunting tersebut kepada SRG. Dan kalau begitu mudah untuk menangkap pemain seperti Keyboy, Onyx berada dalam keadaan bahaya. Datang bahaya di bahagian tengah sekarang ini. Cantik Yums! Dapatkan Sons! Tendangan Boy! Tapi Frigid Glacier membalas. Yums berjaya untuk melarikan diri. Oni berjaya dalam ketubukan. Oni dapatkan satu. Oni mencari yang kedua. Tapi Innocent berjaya dapatkan kill tersebut. Mencari Luffy. Double kill untuk Innocent. Dan kali ini pengambilan buff lagi dan lagi. Kyrie diseksa habis-habisan. Onyx sang Raja Langit seakan-akan hampir ditumbangkan ke tanah oleh sang gergasi merah. Dengan menara seterusnya juga berjaya untuk didapatkan. Ini menjadi satu berita gembira untuk pasukan Malaysia. Adakah 2 wakil Malaysia bakal menjejakkan kaki ke knockout stage? Itu akan menjadi satu berita yang cukup gembira kepada kita sampai kalau perkara tersebut boleh dilaksanakan. Tapi kita kena berikan tumpuan kerana perlawanan masih lagi belum tamat. Yes, 6,000 telah dikumpul lebih membanding daripada pasukan Onyx. Kita masih lagi berada dalam fasa early game. Transisi masuk fasa early masuk fasa mid game. Dan sekarang ni kita dah boleh nampak dan kita dah juga boleh question bagaimana pengambilan Aurora daripada Onyx nampak seperti tidak membuahkan hasil. Kita lihat Aurora ini belum lagi berikan sebarang manfaat buat pasukan Onyx. Adakah pertukaran Pakuto daripada bahagian EXP ke bahagian jungle itu adalah gerakan yang genius daripada SRG. Berjaya untuk melakukan satu outdraft yang besar. Dan ini memberikan satu tekanan yang tak boleh untuk ditampung oleh Kyrie. Perbezaan 2 level sekarang ini antara kedua jungler. Dan Lord akan muncul. Kita sangkakan pasukan SRG sudah pun tamat di situ. Tetapi Sky Piercer baru saja diambil oleh Stormy. Menandakan bahawa tak. Yang terjadi tadi tu ni. Si Yums dapat stun guys, dapat stun. Hanyalah meneruskan. Apa kita dapat lock guys, nampak dia. Kira dah online tu. Ya, kita
kena ingat bagaimana yang Kiara juga mampu untuk keluarkan damage. Kira dah online. Tengok replay, tengok link. Ha. Oh, Yums dapat signs. Kena perhatikan juga. Lepas tu Kera blazing duet. Tapi saya rasa kemenangan yang besar apabila kita dia sakit, yang boleh dikeluarkan daripada Innocent dan juga dengan adanya Crimson Beacon yang boleh dikeluarkan. Guys, korang kena respect guys saya Cloud fighter. Yung cari Cloud kat sini dia tak ada purify tu Yung cari Cloud kat sini Yums. Boleh ke Yums? Seperti Aku tak nak order tapi kalau boleh tak tolong cari Cloud. Sumpah Cloud ni sekarang ni punca Cloud ni. Apa pilihan selain daripada bertahan? SRG melaksanakan Punca Cloud ni. Yums di hadapannya ada Keyboy. Kram tidak mengetahui. Keyboy mengalami satu kedudukan yang agak sedikit terhimpit. Kalau dia keluar posisinya diketahui, tapi kalau dia tak keluar boleh jadi posisi itu adalah posisi offside. Yums mengambil satu posisi yang cukup sistematik. Keyboy tak tahu yang Yums keluar dari situ. Jadi Keyboy juga tak ingin keluar. Keyboy baru saja mengambil langkah berjaga-jaga masuk ke bahagian base. Sakit bongok. Cantik hold defense. Lopi tak boleh tahan tu damage Innocent. Innocent dah sakit guys Diaktifkan. Innocent sakit ke Fik? Innocent sakit. Bahagian tengah dan minat Boy kalau dia berikan itu dan terus dia nak sedarat dapat serangan semai daripada pasukan SRG ini akan beri ruang kepada Fuji Glacier kepada Subhanallah. untuk berikan Tak pakai viewer saya tak bagi saya pakai. dengan adanya Trinity item kita mengucapkan Viewer saya tak bagi saya pakai. satu tanda signal yang perlu diwaspadai oleh pasukan SRG. Innocent dah the moment dia dah siapkan item seperti Holy Crystal dan juga Feather Heaven, sepatutnya dia berada dalam keadaan yang selamat. Nampak seperti ini ada keselesaan yang besar. Tiba-tiba Captain Kram kena out. Kau ni bangang ke? Bingai. Riot dan juga Frigid Glacier, kombinasi yang boleh kita katakan menjadi setup impian pasukan Onyx. Dan juga Feather Heaven, sepatutnya dia berada dalam keadaan yang selamat. Nampak seperti ini ada keselesaan yang besar. Tiba-tiba Captain Kram kena out. Kau ni bangang ke? Bingai. Riot dan juga Frigid Glacier, kombinasi yang boleh kita katakan menjadi setup impian pasukan Onyx. Belum lagi ada nampak manisnya. Hanya Kelra yang boleh kita katakan mempunyai momentum. Akan dimunculkan SRG. Mahal dapat Kera guys. Berani berisiko tetapi penuh dengan kalkulasi. Kita dapat the gold standard easy. Kita dapat kill the gold standard Kera. Juga perbezaan dari segi gol pada minit yang telah pun Freelock. Baik do Storm sumpah. Storm ada Sky Piercer tadi tak? Kalau tak ada Sky Piercer tu maybe tak mati do si Cloud tadi tu guys sumpah. Nasib baik ada Sky Piercer tu. Game ni secepat yang mungkin. Kita dah nampak bagaimana Kera kalau dia berjaya menjaga positioning Tapi hampir survive Kera. Lihat bagaimana Yum Sap dah ketendang. sama dengan Tiba-tiba Stormy. Tiba-tiba Mas Haziq hadir dengan siraman airnya. Kita dah nampak okey ini adalah clear vision dan Kena siram air ke Fik Kera Fik? Kena siram air tu. Basah dah muka Kera tu guys. Menggunakan Lord Earth kebaik di bahagian atas. Mereka memberikan tekanan di bahagian tengah dan barangkali 3 lane push bakal dilaksanakan oleh pasukan daripada Malaysia. Berjaya untuk melaksanakan satu serangan di bahagian atas. Ini berjaya untuk dihancurkan terlebih dahulu. Yum Tapi lihat bagaimana Yum dapat Lupi, Zaman Force. Zaman Force guys, respect. Okay, nice one. Nice one. Hampir saja SRG tertangkap. Tetapi Yums juga menggunakan flicker untuk keluar daripada zon bahaya tersebut. Pertahanan Onyx tidak kurang hebatnya. Namun SRG dengan permainan disiplin ada hari ini menampilkan satu gerakan yang jauh sistematik. Kita nampak bagaimana dengan adanya hero high ground seperti Aurora, itu adalah dikatakan kelebihan. Dan juga dengan adanya hero seperti Cloud yang mampu untuk clearkan minion adalah satu juga kelebihan yang boleh digunakan oleh pasukan Onyx. Dengan adanya hero Mars, kita dah masuk ke fasa mid game transition pergi ke fasa late game. Tunggu lot ke? Baju SRG ni tak nak. Jangan paksa boleh tak? Tapi mereka kena pecahkan
sistem yang dilaksanakan. Iwaklah duk paksa pakai baju SRG big. Pakai baju SRG big. Oh diam je duk. Wrath of the Tyrant Oh makak siau. akan menjadi ancaman terbesar. Engkau je lah pakai tu. SRG nak tak nak mereka kena pancing. Bingai guys, saya yang duk paksa ni. Ataupun penggunaan Tarik rambut kau tahu lah kau. Bagaimana cara untuk pastikan benda tersebut berlaku? Mereka kena Jangan paksa tu. speed pushing. Oh dah cakap tak nak pakai guys. Keluar daripada situ. Kita lihat dalam war terakhir yang SRG menang secara besar-besaran. Macam tunggu lot je ni. Gerakan dimulakan oleh Kram Korang macam tunggu lot lah guys. sahaja SRG aku rasa better tunggu lot guys. Tapi kalau dapat tangkap satu sebelum lot memang dangam aduk. yang sudah pun tiada. USIM only SRG baik. Sumpah kalau dapat seorang kan sebelum lot kan dangam. Gentle ke Vic, gentle. Dapat seorang kan sebelum lot. Better mirror image. Tapi macam tak boleh. Okay Yum. yang akan disuli dengan Crimson Beacon. Oh lihat tak ada. Ni tunggu lot ni. Sabar jap tarik tu. Yums apabila Ni tunggu lot ni, mulai tunggu lot ni. ditekan, Mestinya Tunggu lot ke Vic? Ni tunggu lot 100%. menandakan targeting yang cukup baik daripada SRG ke atas Kelra. Seakan-akan tanpa Kelra, Onyx tak mampu untuk memberikan Kyrie punya posisi yang sedikit kurang selamat. Temukan Ada lot guys. Saya 5 second. 5 second ada lot. 5 second. Okay, let's go lot. Jujur cakap. Jujur cakap. Sebenarnya Jujur-jujuran SRG Jujur-jujuran. tidaklah begitu sukar untuk ditumbangkan, tetapi satu pemain yang membuatkan seakan-akan Onyx cukup sukar untuk bermain adalah Uni yang sentiasa melakukan kalkulasi untuk masuk ataupun keluar. Kram lock link. Oh, untuk sampai dua Kram. Dengan retribution yang dibawakan seharusnya menjadi target mudah. Namun Uni Janganlah. Jangan no signal. Jangan. macro play yang bagi saya cukup baik di dalam permainan kali ini, memberikan keselesaan buat pasukan SRG dalam melakukan serangan. Yum. Tenangan dicari. Yum Nice, mencari dapat satu mangsa. Salty Blaze cari. duit. Salty Winter coba mungkin, tapi mati politik mangkuk itu kau ni. tidak. Mampus Kedudukan kau di Kena. depan, Presiden sudah Hidup. berhenti. Bola Kelra juga Hidup. tubuhkan demi tubuhkan godlike sekarang ini untuk Uni. 7 Tidur kill. Kena. Tidur. Tapi kedua-dua god lane ditumpangkan sih. Tapi Innocent pun tidur tu guys. Macam mana Dan kedua gol Innocent pun tidur tu. Kedua-dua jungle. Tadi kita nampak game-game. Guys, Kera tidur juga. Innocent pun tidur tu. Innocent mati macam mana tu? Target yang kita saksikan sekarang ni. Highlight yang dibawakan khas oleh SBC. Gerakan Ui, yang cukup apa baik yang damage dari sakit sangat kena Kera Innocent dan tu? dengan adanya Wrath of the Tyrant. Tapi fokus Takkan damage Kyrie tu? berjaya untuk mendapatkan Innocent sebentar tadi. Damage Kyrie Tugas untuk PA yang cukup baik untuk memastikan tiada pemain. Guys, damage apa tu? Pokok weh. Oh pokok Bapak ni keyboard sakit siau. Mana pemain daripada pasukan ni. Sekali lagi Tak boleh takkan damage Kyrie tu. Buff ni tidak boleh dimiliki oleh Kyrie. Ini akan berikan disadvantage yang sangat besar kepada pemain Onyx untuk apabila mereka ingin melakukan serangan terhadap lot yang masih lagi tidak mempunyai tuan. Minion di bahagian atas juga minion di bahagian bawah bukan satu tolakan yang cukup baik. Kelebihan kepada pasukan SRG apabila tiadanya base turret di bahagian atas, ini akan berikan sedikit sebanyak alamat yang berbahaya kepada pasukan Onyx sekiranya mereka tidak berwaspada. Perlu untuk lebih berhati-hati. Gerakan daripada Ya Allah ya Tuhan, kau sasarannya berikanlah alasan. kemenangan Seperti kepada ini ada SRG. Allah amin. Kemenangan sebentar tadi berjaya untuk Amin guys, mendapatkan amin sas, amin namun amin. tidak berjaya untuk menumbangkan beliau. Pasif juga tidak berjaya untuk pecahkan. Atau mungkin saja sebentar tadi dia ada pasif untuknya. Yums mengubah arah. Rida cari link macam tu. Ati, alamak tak sempat Ati. Nice one. Ketemu dengan Kibai. Okey. Baik. Tapi lihat sekarang Crimson Beacon dibuka. Percubaan dengan Pretty Glacier berjaya untuk dapatkan satu. Innocent dicari. Nice. Innocent dia orang dah. Innocent. Bola tapi tendangan daripada Yums. Tiada follow up. Sayang sekali. Kyrie tak berjaya untuk Aduh, dapatkan Innocent Kram. tertidur Bola dalam lagi satu. doh. Kram masih lagi menjadi bangsa. Kram masih lagi ada Pika. Berjaya untuk melarikan diri sedikit. Kram. Backup sikit Storm, backup sikit. Siram Storm. Siram air. Nice. Masih lagi berjaya. Tapi kita dapat lock. Steady guys. Kita dapat lock. Steady. Malaysia. Ya, Stormy juga Kram. perlu diberikan kredit yang cukup Serangan tinggi. kembali. Yums. Dia berada, tapi Kram datang tanpa tiba. Nice. Oi. Alamak. Storm. Boleh kejar Kyrie. Tak boleh kejar Kyrie. Sebelum Sun kembali Boleh. dalam permainan, tubuhkan. Hentakan. Lutfi dan juga Kyrie terus saja pulang ke bahagian belakang. Tidur kan Lupi ni. Tidur kan dia. Apa kau? Lutfi tak akan tekan. Ai, sosok keras. Jadi cabut.
Onyx. Oi, duk tak ada akhir lah. Aku tak rasa hit lah. Aku tak rasa Ratu Mamam kau tu. Tengok tidur kau. Di atas bas kan Onyx. Ingat betul. Ya, 9 Oi, sosok keras tu. KDA daripada Gila siap kau Lupi. 3. Kau jangan sosok keras tau. KDA daripada Cram cuba untuk menambahkan lagi tugas KDA beliau. Lose duit. Atau Amazing Duet bersama with the crown. Cubaan mencari Kaldra. Nice! Nice! Menang Momo. Masih lagi Onyx. Yordan Onyx. Aduh. Tangkap pula. Eri berada. Udah dapat. Kita buat baru. Sudah pun mula. Apa dia? Menjadi cukup hangat sih. Ya. Ini Kira- yang cukup kira dah bahaya. salah Untuk doh, bagaimana sumpah. SRG Dia patah balik tu. Saat begini mereka Memang tak boleh lari lah kau kira. Tidur. Kira sebagai target utama tetapi Aduh, Innocent lama. mereka juga kena menjaga diri. Apa dia Innocent? Kyrie boleh pergi ke bahagian belakang. Pergi keluar dengan Woi, dan kau tengok guys, kau tengok Innocent jadi guys. mereka juga Dia tajam dipastikan tahu yang nasib baik dia ada shield siap. sebagai Kalau tak target dia meninggal tu. mendapatkan Kyrie. Gila Dan siap juga Innocent. terpaksa penggunaan GMI dengan lebih awal dilaksanakan daripada Kau hampir meninggal Farah. Innocent. Jadi ini dua saya boleh Gila katakan siap core Innocent. untuk Onyx daripada SRG perlu jatuhkan terlebih dahulu dan Innocent yang tak ada tower guys tadi. adalah untuk mendapatkan lot ini. Sekali lagi lot berada di bahagian bawah. Itu sudah pun bincangkan sis bagaimana permainan ini nampak mudah apabila Pakito daripada Uni ini tidak Sebelum- ditangkap ataupun bagaimana Pakito Santoso ini Odin tidak perlu SRG. untuk melakukan gerakan awal sebagai seorang finisher melepaskan tumbukan tanpa menerima sebarang crowd control, flanking ataupun gerakan daripada arah yang tidak diketahui. Namun dia- kali ini oh, Innocent disaring, astagfirullah. Innocent hilang dengan Blazing Duet. Dia terus Dapat gas seorang Innocent Blazing bongok Blazing si Blazing Kyrie. Blazing dikeluarkan. Dah habau. Secepat yang mungkin. Onyx cuba untuk dikejar. Angkat Tom kau, dapat Kyrie. harapan. Kram daripada arah belakang melakukan kebungan. Lord sekarang ini ada peluang untuk Dia Onyx terus dapatkan. lompat Dapat ke Kram. Innocent Kram tu. dapat diri mungkin. Lord cuba untuk dihabiskan. Adakah battle of retribution tapi Kyrie masih lagi dalam genggaman Kram. Dicari terus. Dihentak oleh Hilda ini tapi Kram jauh rendah. Karena cuba untuk dapatkan Lord. Kerana dekat Uni sekarang ini masih lagi dalam kedudukan yang cukup berbahaya. Untuk ditangkap oleh Lutfi. Bersama-sama dengan Kibar ketangga berjaya untuk dapatkan Lord. Yang jauh dan atau yang boleh dapatkan juga Lord di reset tetapi apa pengorbanan Minion Sapros. Minion mula untuk masuk tapi Kibar akan pulang. Minion akan berjaya untuk end permainan 4 lawan 3. Blazing Duet sekali lagi. 2 Blazing Duet dalam satu pertempuran itu lebih daripada apa yang mampu untuk ada. Onyx ditangkap. Lord dimiliki oleh Onyx. Game ini bertukar arusnya. Double kill untuk Sky Prince. Sky King. Kyrie berjaya untuk dapatkan Lord. Dapatkan buff. Malah mendapatkan harapan untuk Onyx. Defend kat sini, defend kat Masih sini. cukup panjang waktunya untuk pemain ketiga hadir. 4 menentang 2 di kawasan base SRG. Defend kat sini, defend kat sini, defend kat sini, Bahagian defend kat sini. pertahanan yang penting perlu dilaksanakan oleh SRT. Immortal keduanya masih lagi tidak dimiliki, tapi perputaran dari segi item boleh dilaksanakan. Yum dah muncul, kita boleh katakan berada dalam kedudukan yang selamat. Pastikan menari di bahagian tengah, berjaya untuk 12 saat jatuhkan lagi. terlebih dahulu daripada pasukan Onyx. Dan mereka berjaya untuk melakukan pertahanan. Itu yang paling penting sekarang ni, dilaksanakan oleh pasukan SRG. Defend kat sini, guys. Daripada 40 saat. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kemenangan terhadap SRG. Ya Allah, amin, 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 amin. Ini sememangnya cukup Dia berbahaya. suruh boleh. Itu Tak. sudah pun cukup memedihkan. Innocent, kau kena prepare Innocent Link tu memang akan dive kau tau. Abaikan nyawa pasukan Link tu akan SRG dive kau tau, sebatas sumpah. kilat. Kau kena jaga Lord Innocent. berjaya untuk menghentuk. Tengok kau tengok Kyrie Mula guys. untuk memasuki kristal. Gram cuba untuk lakukan Terus zodiac. masuk. Zaman pas cuba Nampak dia. dibuka, tapi tak Salah sampai. tu, guys. Dibuka. Hilang Stormy. Malah kali ini Lord sudah bermasuk. Pusingan pertama. Let's go. Raja langit Indonesia. Tak. First game. Reset. Best of one. Reset guys. Reset. Comeback yang Santai. namun harapan masih menyala. Merah kuning masih belum terpadam.
MSC masih dalam pertandingan. Let's go. Reset. Come on. Kita boleh faham dengan adanya marksman tersebut. Lag guys, belum habis lagi. Pak Tam, terima kasih Pak Tam. Kalau SRG Guys, minta tolong guys, siapa yang belum follow dulu. Kita ada 96,000 orang ni. Siapa yang belum follow, minta tolong tekan button follow dulu. Follow dulu perlawanan ini menyebabkan Follow dulu. SRG gagal untuk Minta tolong guys, minta tolong. Sang Raja Bumi Warga-warga Malaysia. atau Sang Raja Langit ini. Assalamualaikum first time donation ni. Batu pahat all SRG bye. Aiman, terima kasih untuk kereta apinya. Mereka terpaksa memberikan fokus sama ada kepada Kairi atau Kelra. Terima kasih Aiman All SRG Easy. Follow dulu guys. Siapa yang belum follow dulu. Warga YT siapa yang belum sub dulu. Damage yang dikeluarkan oleh Kelra tadi. Sakit doh sumpah. Kairi pedih Kairi. Dengan adanya taunt dari Aku nak tengok lah yang dia dive Kairi. Yang dia dive tu guys. Yang dia dive innocent tu. Melakukan gerakan awal. Yang ni yang dia dive innocent tu. Bapak dia kau tengok Kairi Kau tengok Kairi. Sebagai seorang Kau tengok Ni kau tengok ni. Separuh dia nyawa innocent. Gerakan daripada arah yang tidak diketahui. Weh, itu damage apa? Dia blazing duet Apa yang tiba-tiba innocent separuh tu? Gila siap damage diorang. Mengarut tu. Sakit tu guys. Tu tengok nyawa innocent tu. Separuh. Memang hilang lah duk innocent tu. A7. Terima kasih A7. Namun kali ini Innocent dicari. Innocent hilang dengan Blazing duet campur Kairi punya damage 25. Kalau menang first game pakai baju SRG. Kalah. Tak payah pakai baju SRG tu. Bawa pala nanti aku. Kau faham tak? Bawa pala weh. asalkan damage masuk. Innocent yang masuk. Wah, sakit bongok. Sumpah. Okay. Aku rasa punca sebab SRG tak boleh nak and Nawal. Sebab diorang ban pokok ambil link V.